Okey ya. Hati ni tempat apa? Tempat rasa. Maka rasa inilah yang sebenar-benar faham. Nak banding dengan akal. Kerana orang ni dia boleh faham susah, tapi kalau dia tak pernah rasa susah, dia tak cukup faham erti susah. Okey ya? Hati. Maka di sinilah tempat letaknya tauhid. Saya bawa satu contoh, sebelum tauhid kena ada iman. Apa makna iman? Percaya. Tapi oleh kerana iman itu berada di hati, hati itu rasa, rasa percaya. Kepada siapa? Kepada Allah. Wujudnya Allah. Dan rasa ni tuan-tuan dia makin berkembang, makin berpegang. Bahkan awak tuan-tuan, Allah kurangkan makan. Tapi tuan-tuan perasan tak? Berkatnya makanan di bulan Ramadan, selepas itu apa jadi pada diri kita? Kita mampu beribadah di luar biasa nak banding dengan yang lain. Sepatutnya bila mana kurang makan, kuranglah tenaga. Bukan setakat kurang makan bulan Ramadan, kurang makan dan kurang tidurnya sekali. Betul tuan ya? Betul kan ya? Ha, risau juga kita tanya ni. Kok lebih pada biasa nah ya kita tuan-tuan. Bulan biasa 6 kali. Tapi lepas Isyak, dapat tak paling-paling kurang 8? Tak dapat bulan biasa. Tak dapat tuan-tuan. Paling-paling itu 2 rakaat ataupun 4 rakaat ba'diyah. 8 dapat. Wallahu'alam. Tapi bulan Ramadan ni, dalam keadaan kurang makan, kurang minum, kurang tidur, tuan-tuan sekalian, kita dapat paling-paling kurang 8, ada yang 20 rakaat. Daripada mana kekuatan itu? Bukan isu kekuatan, ialah keberkatan. Ya. Barakah. Maknanya apa? Daripada makan itu ada barakah. Maknanya makanan sebelum ni bukan tak ada barakah, tapi mungkin tak banyak keberkatan sebagaimana apa yang ada di bulan Ramadan. Okey dah tuan-tuan sekalian, maka hidup ni ada masa yang berkat. Ada bulan yang berkat. Ada tempat yang berkat. Nah, ini tempat yang barakah. Ada diri yang berkat, ada harta yang berkat. Moga-moga semoga bulan Ramadan ni tuan-tuan, ya, berkat ada salah satu begini tuan-tuan nak sebut. Ni dia rekah dulu mukadimah. Pertama tuan-tuan, berkat ni boleh diminta dengan Allah. Kalau bulan lain macam mana? Adakah sudah tak ada berkat? Ada, tapi kena minta dengan Allah. Tapi bulan ni Allah bagi. Bermula awal Ramadan sampailah akhir, Allah bagi semua sekali. Bahkan Allah bagi tahu kepada baginda Nabi, kempen atau bagi tahu khabar gembira, syahrun mubarakun. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang berkat. Okey dah tuan-tuan, sedikit begitulah insya-Allah ya. Sebab tak ada dalam tajuk ni. Tuan-tuan baca tak poster ni? Alhamdulillah. Sajuk saya tanya tuan-tuan sekalian. Okey baik. Cuma saya nak bawa pada tuan-tuan, tajuk kita ialah kemaskan tauhid. Bulan Ramadan, bulan hidup bertuhan. Bukan bulan lain tidak hidup bertuhan, tapi bulan ni tuan-tuan rasa tak? Dia ada begini, saya nak sebut pada tuan-tuan mudah ya. Walaupun mungkin tempat lain saya dah sebut. Allah Ta'ala ni, dia sayang dan kasih kepada kita, dan bila mana dia cipta kita, dia tak akan biarkan kita dengan cara kita, dia dengan cara dia tidak. Allah bimbing dan pandu kita. Bahkan Allah bekalkan kepada kita ada 3 sumber. Salah satu nak hidup ni, Allah tak nak kita hidup tak tahu apa. Atau dengan kata lain, jahil. Allah nak kita berilmu. Maka Allah bagi kita 3 sumber ilmu. Tahu perasan tak? Yang pertama, panca indera. Allah bagi kita panca indera. Ni banyak tempat saya sebut ni, oleh kerana ni kali kedua tuan-tuan sekalian ni, saya datang ni, mungkin dah lama dah lupa dah dulu-dulu tuan-tuan sekalian ya. Sebab manusia ni dia tidak dinamakan manusia, kecuali dia lupa. Ya. Kalau tuan-tuan tak pernah lupa, tuan-tuan kena cek balik. Mungkin tuan-tuan bukan manusia. Sebab yang tak pernah lupa tu Allah. Selain Allah, namanya makhluk. Makhluk tu lemah. Khususnya manusia. Dan manusia ni antara ciri manusia adalah lupa. Jadi perempuan, kalau perempuan suruh suami beli apa-apa, 5 barang, tiba-tiba bawa balik 2 je. Dia lupa. Jangan marah. Itulah dia manusia. Maknanya suami perempuan tu betul manusia. Kalau tak pernah lupa, tuan-tuan kena cek balik. Kok malaikat ke apa. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi, manusia ni, pertama Allah bagi panca indera. Dengan panca indera ni, kita akan dapat ilmu. Saya bawa satu contoh. Apa makna ilmu? Paling mudah kita faham pengetahuan. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Contoh kita lihat. Kita dapat ilmu. Kita tengok apa? Tengok langit, kita tahu tu langit. Tengok bumi, tengok pokok-pokok, tahu. Kita tutup mata. Kita dengar dengan telinga pun kita tahu. Ni suara apa? Ni suara anak, suara bayi. Ni suara orang dewasa. Ni suara ayam. Ni suara lembu. Boleh tu. Kemudian kita tutup mata, kita tutup telinga. Kita cium dengan hidung. Kita bau. Dan kita tahu, yang ni bau apa ni? Yang busuk tu bau sampah. Yang wangi tu bau durian. Musang king.
Tahu? Tuan-tuan boleh beza tak bau musangking dengan D24? Boleh beza? Ke bau durian apa? Maknanya tuan-tuan kena belajar. Orang rumah saya orang Jerantuk, kebun durian banyak. Yang orang lah, bukan yang kita. Yang pak mentua pun tak banyak. Tapi nak bagi tanya orang kampung tuan-tuan sekalian. Dia ambil, dia pejam mata. Ni bukan musangking ni. Walaupun orang kata ni musangking. Yang terbaru ada musangking damak. Di Jerantuk tu ada damak. Ada orang faham tak? Alhamdulillah. Di Jerantuk tu ada damak. Tuan, mana teman? Ya? Dia je, ni bukan musangking. Dia cium tu dia tahu. Tak apa, nanti lama pula tuan-tuan sekalian. Nak habis dah masuk. Pejam mata, tutup telinga, tutup hidung. Rasa dengan lidah. Yang masin tu garam, yang manis tu gula. Tahu. Itulah hebatnya Allah. Okey, tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup mulut, sentuh dengan tangan. Yang panas tu api, yang sejuk tu ais. Hebatnya Allah. Tapi manusia ni jangan sekadar menggunakan pandangan, kerana berapa ramai manusia melihat tapi salah memandang, tapi salah pandang. Bukan berapa ramai manusia mendengar tapi salah dengar. Sorry lah, dulu I salah dengar, dia kata. Dia dah cerita habis dah kat orang. Hearsay katanya. Betul tuan? Cakap tu dulu ya. Dia cerita lebih-lebih tak boleh pula. Mana salah dengar? Maka Allah bagi kita akal. Sumber ilmu yang kedua. Setiap apa yang kita pandang, tolong fikir dengan akal. Akal untuk apa? Untuk faham. Kerana berapa ramai manusia dia tengok depan mata dia, tapi dia tak faham. Berapa ramai manusia dengar dengan telinga dia, tapi dia tak faham. Dia kena guna akal untuk faham. Tapi akal ni tuan-tuan, sejenius mana pun manusia ni, dia terbatas. Akal ni terbatas. Tak payahlah rasa bijak sangat tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang ni kalau dia rasa bijak sangat, akhir sekali masalah dia sendiri pun dia tak boleh selesai bijak. Betul tuan ya? Yang bijak hanya Allah. Tuan-tuan ingat ya, saya nak bawa pada tuan-tuan ni tauhid. Tauhid bicara tentang Allah. Sebab tu sesiapa yang merasai dirinya bijak, atau berilmu, atau pandai, dia sedang syirik tersembunyi dalam diri dia kepada Allah. Akhir zaman kalau tuan-tuan perhati, ramai golongan-golongan ahli ilmu sudah terpedaya. Betul ya? Dia pedaya, dia rasa sebab apa? Sebab orang panggil dia ustaz. Dia terpedaya sebab orang panggil dia doktor. Nak tegur dia tak boleh, dia akan tanya, you ada doktor? Contoh ni tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan cepat faham. Contoh. Betul ya? Kadang-kadang kita tegur imam kan. Mungkin dia rasa dia paling betul. Kadang-kadang kita ni, Imam Mekah pun kadang-kadang tersilap, tersasar. Biasalah, tuan-tuan manusia. Kadang-kadang kita tegur imam, dia kata, adalah kan, imam baca tu kurang tepat sikit ke? Awak siapa? Awak tahu saya ni 20 tahun jadi imam. Makna terpedaya, tuan-tuan. Maka selama mana manusia terpedaya dengan diri dia, dia dalam syirik yang tersembunyi. Maka tolong fikir, akal ni bijak tak kat mana terbatas. Maka Allah bagi kita satu lagi, hati. Okey ya? Hati ni tempat apa? Tempat rasa. Maka rasa inilah yang sebenar-benar faham. Nak banding dengan akal. Kerana orang ni dia boleh faham susah, tapi kalau dia tak pernah rasa susah, dia tak cukup faham erti susah. Okey ya? Hati. Maka di sinilah tempat letaknya tauhid. Saya bawa satu contoh. Sebelum tauhid, kena ada iman. Apa makna iman? Percaya. Tapi oleh kerana iman itu berada di hati, hati itu rasa percaya. Kepada siapa? Kepada Allah. Wujudnya Allah. Dan rasa ni tuan-tuan, dia makin berkembang, makin berpegang. Bahkan kita kadang-kadang kita akan tenggelam dalam rasa. Antara rasa yang kena ada dalam diri kita, rasa hidup bertauhid. Hidup bertuhan. Dan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah itu Tuhan yang esa. Cuma, bila mana bicara tentang tauhid, tauhid ni dia bicara kedua. Berkait dengan bab ketuhanan. Cuma saya nak mula sikit tuan-tuan, sebagai mukadimah sikit di sini, ialah, bila mana kita bicara tentang tauhid, dia berkait dengan Tuhan. Dan Tuhan, dia ada bab ketuhanan nama dia. Okey, sebab tu kadang-kadang, ada orang ni, ramai akhir zaman mengaku Tuhan. Boleh, kalau dia rasa dia nak mengaku Tuhan. Tapi ada sifat ketuhanan tak? Okay, ya? Bolehkah mengaku Tuhan? Dia nak mengaku, silakanlah. Dah dia, sebab tu guru saya dulu dia pesan ada dua. Tuan-tuan kena ingat tau.
Guru saya dulu masa saya duduk mengaji, dia pesan dua. Pertama, dia kata begini, belajarlah apa sahaja pun. Tapi ada satu, jangan belajar. Dia kata. Nak belajar atau belajar. Jangan berhenti belajar. Sampai kita mati, jangan berhenti belajar. Tapi ada satu benda, jangan belajar. Tuan-tuan tahu apa? Jangan belajar jadi Tuhan. Sebab ada dunia akhir zaman ni manusia belajar, rasa bijak, lebih bijak pada Tuhan. Sebab tu dia tak dengar cakap Tuhan. Betul tuan? Ada orang di luar sana, dia peduli apa dengan Tuhan? Itu pertama. Yang kedua, guru saya pesan apa? Kalau rasa hebat sangat, rasa kuat sangat, rasa pandai sangat, cari pasal dengan orang, sudah dah. Dah degil sangat. Tapi jangan cuba cari pasal dengan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut Tuhan, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Tu yang ada orang kata Tuhan, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah. Okey tuan ya. Jadi bila mana kita bicara tentang Tuhan, dia ada bab ketuhanan. Maka ada 3 asas dalam bab ketuhanan. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, setelah mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, mensucikan Allah. Jadi tuan bagi pada saya ni tajuk nombor 2. Okey, tak ada masalah. Cuma saya nak tu dia punya itu macam mana kita nak mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kita sendiri tidak pernah mengenal Allah. Okey tuan ya. Saya mula. Dia masa okey lagi tak? Banyak lagi ya. Risau saya sebab takut masa cepat habis. Tuan-tuan tahu kenapa? Ya. Tapi ni mukadimah, tak belajar lagi ni. Baru mukadimah, belajar tak lagi. Okey ya? Baik, cuma saya mula beginilah tuan-tuan dengan pertama sekali ma'rifatullah. Nak kenal Allah ada 4 perkara. Kenal pada zat, kenal pada sifat, kenal pada nama, kenal pada perbuatan. Itu kenal Allah. Kenal pada diri Allah, tapi disebut zat Allah. Kenal pada zat, kenal pada sifat, kenal pada nama-nama Allah, kenal pada af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Tapi ulama kita, mereka ni genius. Mereka tahu kita ni akhir zaman. Dan kita pula orang awam. Saya dengan tuan-tuan ni orang awam, bukan ulama. Ya, saya dengan tuan-tuan ni, kita semua ni orang awam. Ulama lain, tuan-tuan. Ya? Yang ramainya ustaz. Tak tahulah layak tak layak digelar ustaz, cuma masyarakat panggil ustaz. Kita bersangka baiklah dengan masyarakat, dan terima kasih kerana masyarakat bersangka baik dengan kita, gelar ustaz. Kita tak tahu kita layak tak layak pada pandangan Allah, di sisi Allah, ustaz. Betul ya? Maka, yang pertama sekali, ulama ni punya genius, dia ajar kita yang nombor 2. Kenal Allah pada zat, kenal Allah pada sifat, kenal Allah pada nama, kenal Allah pada perbuatan. Tapi dia ambil yang kedua, kenal Allah pada sifat. Kenapa? Kerana lebih mudah untuk saya orang awam dengan tuan-tuan orang awam mengenal Allah. Maka belajar sifatnya, kita belajar sifat 20. Siapa Allah? Tuhan yang maha wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kidam, wujud yang tidak ada permulaan. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang baqa, wujud yang kekal, yang tidak ada kesudahan. Ni tuan-tuan gini, kita ni ceramah umum tau. Ceramah umum tuan-tuan tenang je, relax. Kalau nak mengaji, dia kena buka kitab. Tu baru mengaji. Ni bukan mengaji ni tau. Mengaji apa? Kitab pun tak ada ni. Jadi ni apa ni? Nama apa tuan-tuan? Kuliah ke ceramah? Atau tazkirah? Sebab tuan-tuan bukan tak pernah belajar. Tu mungkin kadang-kadang kita lupa kan. Saya selalu sebut kat mana-mana. Manusia ni yang pertama tadi dia lupa. Yang kedua dia tak banyak ingat. Ataupun dia tak banyak tahu. Jadi majlis-majlis begini sebagai mengingatkan balik apa yang kita belajar. Cuma nak bagi tahunya, tuan-tuan sekalian, Allah ni seulang balik yang tadi. Tak catat pun tak apa, tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham. Saya yakin tuan-tuan akan faham. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kidam, yang tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Wujud yang baqa, yang tidak ada kesudahan. Kenapa begitu? Kerana Allah Ta'ala ni, dia tak terikat dengan tempat dan masa. Kerana sesuatu yang terikat dengan tempat dan masa, dia lemah. Macam saya dengan tuan-tuan, Allah sebut awal-awal lagi. Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia tu lemah. Kenapa manusia lemah? Kerana dia terikat dengan masa. Hebat tak kat mana pun tuan-tuan, kita terpaksa mengejar masa ataupun terikat dengan masa.
Tak payahlah dia berkuasa tak kat mana. Saya berkuasa, boleh buat apa-apa. Tapi dia tak boleh lawan masa. Sampai masa dia mati. Setiap sesuatu yang ada permulaan akan ada kesudahan. Okey ya? Setiap yang ada kehidupan ada kematian. Tapi Allah dia tak terikat dengan masa. Kenapa? Kerana masa itu pun dia yang cipta. Sebelum dia cipta masa, tak ada pun masa. Maka wujudnya Allah tidak ada permulaan dan wujudnya Allah tidak ada kesudahan. Dan bagaimana wujud Allah? Wujud yang mukhalafah lil hawadis. Ni saya sebut umum dulu, biar umum sebelum masuk tauhid. Wujudnya Allah adalah wujud mukhalafah lil hawadis, yang tidak sama dengan benda baharu. Apa makna benda baharu? Makhluk. Tak sama tu dari sudut mana? Dari sudut segala-galanya. Tidak sama. Minta maaf tuan-tuan, saya nak sebut sedikit. Ada orang kata Allah di atas langit. Di luar sana ramai ustaz-ustaz mengajar Allah di atas langit. Okey ya? Ataupun Allah di atas arash. Tapi hari ni tak ada piring pula tuan-tuan. Selalu ada piring dengan gelas. Saya bukan nak gelas, saya nak piring. Ada piring tak? Ataupun benda bulat tu. Boleh bawa sekejap tuan. Saya nak bawa contoh pada tuan-tuan. Betul lah puasa je kalau letak ni tak. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Ni santai-santai. Bumi ni bulat kan? Bulat. Ke spera? Ni duduk bergaduh ni. Spera ke bulat? Tak apalah tuan-tuan, spera je lah. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya itu tu dia keluar tuan-tuan sekalian. Ada cecair. Mana-mana boleh. Ni contoh-contoh ni tuan-tuan. Bukan apa supaya tuan-tuan nampak. Okey ya. Ni bumi. Ada tak orang di kutub utara? Ada ya? Orang kutub utara, langit dia mana? Betul ya? Orang kutub selatan ada tak? Langit dia mana? Langit tak ada kat bawah, jangan cakap bawah. Langit memang atas. Mana orang kutub selatan gini, ni langit dia. Betul ya? Kepala dia ke sini, betul? Tak jatuh ke? Kan kita belajar graviti. Ingat lagi tak? Belajar geografi dulu ada graviti. Okey, kalau kita ibaratkan ni timur. Ada tak orang timur? Ada. Kalau orang timur, dia mendongak ke mana? Langit dia tu. Betul ya? Okey, orang barat, langit dia sini. Kalau orang kata Allah di atas langit, langit orang utara ke langit orang kutub selatan? Dia kata saya tak kata Allah di atas langit, saya kata Allah di atas arash. Okey, arash duduk kat mana? Kan arash tu kan atas lagi pada langit. Betul kan? Maknanya arah tu sebenarnya, arah tu duduk kat mana? Arah tu duduk atas langit kutub utara atau arash tu duduk atas langit kutub selatan? Sebab tu kadang-kadang nak cakap elok dia habis. Tapi ada saya pernah tanya, di atas langit. Di atas langit belah mana? Jangan tanya belah mana-mana. Mana boleh dah you cakap di atas. I tanya. Okey, Nabi di Mekah. Mekah belah mana? Barat ke timur? Kalau daripada tempat kita. Mekah ke mana? Barat kan? Kan baru balik umrah pun ni. Maknanya masa Nabi Isra' Mi'raj, okey, Allah ke mana? Nabi pergi ke sini lah. Kan? Ke barat. Maknanya Nabi guna langit ke belah barat. Betul. Jadi belah sini tak ada siapa-siapa. Ini nanti ada orang komen. Ni apa mengarut ni? Bukan mengarut, I tanya je dah you cakap Allah di atas langit. Boleh ke I you sikit ya? Kalau ana anta tu bahasa Arab. Orang Saujana ni cakap bahasa Inggeris kan? Dia cakap Arab kat sini. Saya pandai yang tu je pun. Tapi nak bagi tahunya, dia duduk cerita Allah atas langit. Kita pun tanya, nak sekarang. Langit mana? Dia kata, tu Nabi Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit nak jumpa Allah. Okey, Nabi naik ke langit nak jumpa Allah. Nabi jumpa kat langit ke jumpa kat mana? Dia kata Allah di atas langit, di atas arash. Nabi tak jumpa juga di arash. Nabi tak juga jumpa Allah di langit. Nabi jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Kenapa tak kata di Sidratul Muntaha pula? Jadi ada satu grup kata di atas langit, ada satu grup di arash, ada satu grup Sidratul Muntaha. Mana sebenarnya ni? Sudah. Maknanya dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah ini makhluk. Sifat makhluk. Bila mana berpindah-pindah, itu lemah.
Salah satu sifat makhluk terpaksa terikat dengan masa, terpaksa terikat dengan tempat, terpaksa bergerak dari satu masa ke satu tempat. Itulah kelemahan yang ada pada diri. Tuan-tuan tengok bos. Tuan-tuan kan tak bos. Bos kan, dia duduk kat pejabat dia. Dia tak bergerak banyak. Yang bergerak banyak yang mana? Yang lemah-lemah kat bawah tu. Bukan lemah lah. Yang staf bawah. Bos duduk situ. Kalau bos kena pergi sana, kena pergi sini, itu bukan bos. Tak ada kuasa macam tu. Tak sempurna. Boleh ya? Ni analogi biasa. Boleh tuan-tuan? Ada soalan? Dia mengaji tauhid kena tanya je. Okey, boleh ya? Jadi Allah mukhalafah lil hawadis. Allah tidak sama dengan benda yang baharu. Apa yang benda baharu? Makhluk. Sebab Allah tu qadim. Kita ni baharu. Hadis. Allah qiyamuhu binafsih. Siapa Allah? Qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dia ada dua maksud. Pertama, tidak ada yang menciptanya. Atau adanya dia bukan kerana dicipta. Yang kedua, adanya Allah, dia tidak menempel di mana-mana. Menumpang di mana-mana. Kerana dia qiyamuhu binafsih. Apa makna lain qiyamuhu binafsih? Yang kita terjemah bahasa Melayu, kita berdiri dengan sendiri. Maksud ialah al-ghina, kaya. Allah ni Tuhan yang maha kaya. Apa makna kaya, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, bahasa Quran? Ialah tidak berhajat kepada segala-galanya. Jadi, kalau kita belajar sifat 20 tu, akhir sekali ulama simpul dua je sebenarnya. Sebahagian diletak di pertama, sebahagian diletak yang kedua. Saya cakap mudah begini, tuan-tuan. Allah ni, dia ada sifat yang paling jelas, paling nyata. Dia adalah al-istighna. Dia ni Tuhan yang maha kaya. Apa makna kaya? Dia tidak berhajat kepada segala-galanya. Termasuk tidak berhajat kepada langit, tidak berhajat kepada arash, tidak berhajat kepada segala-galanya. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Dia yang mencipta. Sebelum tu tak ada pun benda ini. Ya, sebab tu kalau kita belajar tentang Allah, bagaimana Allah sebelum Allah mencipta alam ini. Dan bagaimana Allah setelah dia mencipta sekarang ini adanya alam ini. Dan bagaimana Allah setelah alam ini Allah hancurkan dengan namanya kiamat. Bagaimana dia? Dia adalah dia sebagaimana dia. Sebagaimana dia sebelum dia cipta alam, begitulah dia. Berdiri dengan sendiri. Tidak berhajat dan maha kaya daripada segala-galanya. Setelah dia cipta alam ini, dia kekal sebagai dia Tuhan yang maha kaya. Dia juga tidak berhajat. Okey, sebelum ni ada tak arash? Tak ada. Sebelum dia cipta arash ada tak? Sebelum dia cipta langit ada tak? Tak ada. Tapi ketika itu di mana Allah? Dia berdiri dengan sendirinya kerana dia Tuhan. Dia tidak berhajat kepada makhluk. Setelah dia mencipta makhluk, adakah dia sudah mula berhajat untuk duduk di tempat makhluk itu? Tidak. Itu bukan Tuhan. Itu ayah Pin nama dia. Dia duduk kat besut. Tuhan kerajaan langit. Kat mana dah dia sekarang ni? Fana. Fana bukan sifat ketuhanan. Baqa baru betul. Tuhan banyak sekarang ni ya. Yang mengaku. Tuhan satu. Yang mengaku. Di Kuantan, Tuhan apa? Harun. Kat mana? Dah meninggal dunia juga. Di Ampang ada Tuhan Ahmad 100. Allah ada 99 nama, dia yang ke-100. La haula wa la quwata illa billah. Tuan-tuan, bagus juga tuan-tuan buat majlis macam ni. Tuan-tuan pun dah belajar. Cuma kadang-kadang ni kita peringatan balik. Tuan-tuan, generasi kita ni sudah dahsyat. Bagaimana generasi anak cucu kita? Ada satu je yang kita kena doa siang, malam, pagi, petang pada anak-anak kita ni, tuan-tuan. Tapi, biarlah kita ni kena ada program-program begini. Supaya kita ada berkat. Maka keberkatan ini harap-harap turun pada anak cucu kita. Allah jaga zuriat kita daripada ajaran-ajaran. Dia, tuan-tuan, saya suka juga ikut kalau ada program daripada Jabatan Agama, program berkaitan dengan akidah ni lah. Ada satu kali saya ikut, minta maaf tuan-tuan sekalian, jangan salah faham ni, saya sebut tu daripada Jabatan Agama. Selangor ni, Johan ajaran sesat. Negeri lain ada tak? Ada. 15, 20. Yang setakat saya ingat masa saya ikut tu, Selangor ni ada 100 ke 100 lebih ajaran sesat. Mungkin kerana dia terhimpun kat sini kan. Terhimpun di sini. Kadang-kadang dibawa oleh orang seberang. Minta maaf tuan-tuan, bukan kita tu dah. Ya. Saya sekarang ni masih duduk mengaji kat sana. Kat Indonesia. Sekarang ni ada yang mengaku malaikat. Malaikat Jibril. Tapi bagi nasi 3 pinggan habis. Malaikat apa makan? Ini macam-macam cerita. Tapi harap-harap Allah Ta'ala jaga dah zuriat kita. Tapi nak bagi tahunya, Allah ni maha kaya. Dia tidak berhajat kepada segala-galanya. Kalau kita baca matan Akidah Tahawiyah, Imam
Abu Ja'far At-Tahawi. Tahu-tahu matan kita tahu Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata apa? Khaliqun bila hajah. Siapa Allah? Khaliq, dia pencipta. Bila hajah, dia tidak berhajat pun dengan apa yang dia cipta. Okey tuan ya. Sikit lagi saya teruskan sikit lagi. Siapa Allah? Mukhalaf ta'ala qiyamul nafsi wahdaniyah. Baru masuk sini. Wahdaniyah. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Saya nak sebut dalam bahasa yang paling mudah pada tuan-tuan. Cuma sebelum tu saya hurai, siapa Allah lagi? Dia bersifat dengan qudrah. Siapa dia? Bersifat dengan iradah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, tidak ada perkara yang berlaku kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada alam ini yang terlepas daripada kuasa Allah. Dan tidak ada benda yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Ini kita kena belajar. Tidak ada benda yang berlaku sama ada pada zahirnya kita nampak baik atau pada zahirnya kita nampak buruk. Kenapa saya sebut begitu? Itu pandangan kita. Zahir ada baik, ada buruk. Tapi hakikatnya sesuatu yang datang daripada Allah itu semuanya baik. Saya buat contoh pada tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, mana baik sihat dengan sakit? Confirm tuan-tuan akan jawab sakit. Betul ya? Betul. Sihat ya? Mana baik sihat dengan sakit? Tuan-tuan tak ada jawab sakit kan? Kadang-kadang sihat itu tak baik, sakit lagi baik. Kenapa? Berapa ramai orang sakit Allah gugurkan dosa dia. Tapi berapa ramai dengan sihat itulah orang buat dosa. Kaya dengan miskin, mana baik? Kau tak akan jawab. Kaya lah, nanti kan saya kata miskin kan? Kaya. Tapi tuan tengok sejarah manusia yang kaya-kaya. Qarun, Fir'aun. Tuan-tuan tengok Nabi apa? Nabi-Nabi yang tertentu. Tak apalah, cuma saya nak bagi tahunya, segala yang datang daripada Allah itu sebenarnya kalau kita pandang dengan pandangan tauhid, makrifah kepada Allah, semuanya baik. Kenapa Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita? Walaupun dia bagi kita sakit, walaupun dia akan bagi kita susah. Cuma kita memandang benda itu susah. Sebenarnya, senang. Kan kita baca fa'inna ma'al usri yusra. Macam kita puasa ni. Lapar tak? Lapar. Dahaga tak? Dahaga. Tapi ada tak kebaikan? 1001 kebaikan. Berapa ramai orang dengan puasa ni dah Allah bawa dia ke syurga. Ini benda baik. Kemudian saya ulang balik, tidak ada sesuatu perkara yang berlaku di luar daripada kuasa Allah. Yang kata Allah ni dah tak berkuasa. Palestin sampai sekarang macam tu. Masih dalam urus takdir kuasa Allah. Dan segala apa yang berlaku dalam hidup kita adalah atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah sudah itu yang terbaik. Okey tuan-tuan, maka kita bawa kepada tauhid. Apa makna tauhid? Selepas mengenal Allah secara ringkas tadi, walaupun panjang lagi, apa makna tauhid? Saya nak sebut dalam bahasa mudah. Tauhid adalah satu perkataan yang merujuk kepada satu. Esa. Tapi dalam bahasa mudah, Syekh saya dia sebut apa? Tauhid ni ialah kita faham dan beriktikad dalam hati kita ialah hanya Allah. Hanya Allah, dialah Tuhan. Selain dia bukan Tuhan. Hanya Allah yang wujud. Selain Allah, tidak wujud. Tetapi diwujudkan oleh Allah. Okay, saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Saya tanya begini kadang-kadang. Allah ada tak? Ada. Wujud. Kita ada tak? Ada. Betul. Ada berapa ada? Allah ada, kita pun ada. Kan ada dua. Dua tu kan syirik. Tapi kita bukan ada. Kita diadakan oleh Allah. Yang ada hanya Allah. Cuma bahasa bercakap. Ni jangan itu pula. Bahasa bercakap, kita ada. Tapi jangan pernah kita leka yang ada hanya Allah. Kita hanya diadakan oleh Allah. Yang diadakan bila-bila masa boleh ditiadakan. Cuma bercakap, saya ada tak? Ada. Macam kita pergi rumah lah. Di rumah, kita bagi salam. Tiba-tiba, anak kawan kita keluar. Kita pun tanya, ayah ada? Tapi anak dia belajar tauhid. Ayah tak ada. Habis tadi, pakcik dengar suara tadi. Macam suara ayah. Yalah, memang ayah tak ada. Tapi ayah diadakan. Ni memang anak dia makom tinggi lah, tuan-tuan. Mungkin ya. Tadi bahasa bercakapnya, ayah ada? Ada. Itu bahasa bercakap. Tapi hakikatnya, yang ada hanya Allah. Selain Allah, diadakan oleh Allah. Itulah tauhid. Yang kaya, hanya Allah. Selain Allah,
tak kaya. Tapi tu orang kaya tu diberi kekayaan oleh Allah. Sesuatu yang diberi, tolong hati-hati. Boleh diambil. Yang kuat hanya Allah. Ya? Habis kita ni lemah. Itu ada orang kuat boleh angkat 100 kilo, diberi kekuatan oleh Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah tidak berkuasa. Tu pihak berkuasa tu. Nampak tak? Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan cuba kita pergi. Tuan pihak berkuasa kan? Oh ya, saya pihak berkuasa. Tuan boleh tak selesai masalah saya yang ni? Masalah apa ni? Sekian. Oh, yang ni saya tak boleh selesai. Kenapa pula? Ni di luar bidang kuasa. Pula dah. Apa maksud tuan-tuan? Kerana diberi. Bila mana diberi, orang ni diberi bidang kuasa ni. Orang ni diberi bidang kuasa ni. Orang ni diberi bidang kuasa ni. Kenapa? Bukan berkuasa sebenarnya. Yang berkuasa hanya Allah. Yang selain Allah itu diberi kuasa. Tapi ada orang, di saat diberi kuasa, dia tak sedar dia lawan Allah. Dia tak cengar takat Allah. Boleh tuan ya? Contoh ni contoh. Ke tuan nak contoh lain? Sama juga orang berilmu. Yang berilmu hanya Allah. Habis yang ada ilmu tu, diberi ilmu. Sebab tu dikatakan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidak diberi ilmu. وَمَا أُوتِيتُم, tidak diberi ilmu kepada kamu, wahai manusia. إِلَّا قَلِيلًا, kecuali sedikit saja ilmu kamu. Diberi. Sedikit, bukan diberi banyak. Maknanya yang bergelar doktor, yang bergelar profesor, yang bergelar ustaz, yang bergelar ulama, yang bergelar tuan guru, yang bergelar alimul alamah, apa lagi gelar manusia ni? Sultanul ulama, semuanya sedikitnya ilmu. Habis yang tak ada gelar apa-apa ni macam mana? Yang ada gelar tu pun, profesor apa yang paling alim sekali? Profesor Diraja lah ya. Orang ni ada title dia tu, ni prof ni ustaz. Prof Diraja. Ada lagi prof yang lebih alim lagi. Gelar-gelar tu kan, status-status tu. Profesor Emeritus ke apa? Oh, ni gelar-gelar ni. Itu pun Allah kata, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidak aku bagi ilmu kepada kamu kecuali sedikit saja ilmu kamu. Yang tak ada gelar apa-apa ni macam mana? Lagilah sedikit. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya itu tu orang-orang apa? Allah Ta'ala, dia nak bagi tahu pada kita, kita ni bukan tak tahu semua pun, tapi adalah sedikit tahu. Itu pun diberi oleh Allah. Tapi sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya tak tahu, kita tak tahu apa sebenarnya. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan berkelip berapa kali pagi? Tuan-tuan tahu tuan-tuan masih berkelip ya? Ke dah terbeliak biji mata tak berkelip-kelip dah? Ke dah tutup dah? Berapa kali? Tak tahu. Tak tahu betul lah ni. Dia bukan, wallahualam banyak lah tuan-tuan. Tapi betul lah tu. Ada berapa lagi baki sebelum dia berhenti berkelip? Wallahualam. Maknanya apa tu? Jawapan dia, Allah saja yang tahu. Habis yang kata tahu tu, tuan-tuan tarik nafas, hembus nafas lagi kan? Berapa kali pagi ni tarik dan hembus? Kalau tuan-tuan fikir, mana banyak tarik dengan hembus? Sama? Ya ke? Betul ke? Betul ya? Ada berapa lagi baki sebelum dia berhenti? Tak tarik, tak hembus, tak tarik-tarik. Tak tahu. Jantung tuan-tuan berdenyut lagi. Ada berapa lagi baki sebelum dia berhenti selama-lama? Tak tahu juga. Hari ni sihat kan? Siapa tahu besok dia sihat? Tak tahu. Apa yang tuan-tuan tahu tentang diri tuan-tuan? Itulah hakikat saya dengan tuan-tuan. Ini saya tanya tuan-tuan tanya saya, sama lah kita. Ustaz pun tak tahu juga. Sama lah. Sama lah kita. Siapa dia? Manusia. Siapa manusia? Sebenarnya hakikatnya, dia banyak tak tahu daripada dia tahu. Jadi tentang diri kita pun kita tak tahu. Kita dakwa kita tahu pasal orang. Sebab tu Allah marah kita mengumpat seolah tahu kita pasal orang ni. Mengumpat sana, mengumpat sini. Diri dia nak mati besok pun dia tak tahu. Itulah di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Cuma saya sebut gini sikit pada tuan-tuan. Apa maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ataupun mentauhidkan Allah? Maka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meyakini bahawa, berpegang bahawa hanya Allah lah
Selain Allah itu tidak ada apa-apa. Hanya Allah yang wujud. Ya, selain Allah tidak wujud. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham. Habis kita ni bumi ada, ni langit ada, ni nak cakap macam mana? Diwujudkan oleh Allah. Jadi wujud ni ada dua. Satu wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Yang wujudnya Allah itu tidak berkait dengan apa-apa pun. Tapi kita ni wujud juga, tapi tidak sebenar wujud. Kerana wujud kita diwujudkan oleh Allah. Adakah kita ada dengan diri kita sendiri? Tak. Kita diadakan oleh Allah. Setelah ada, kita hidup. Okey ya? Yang hidup hanya Allah. Kita ni dihidupkan oleh Allah. Yang sebenar-benar hidup Allah. Itu tauhid. Kita dihidupkan oleh Allah. Apa lagi kita nak cakap? Maka, bila mana Allah itu, dia hanya dia sahaja, maka dia adalah Tuhan yang maha sempurna. Kerana tak ada selain dia seumpama dia. Dan selain Allah itu tidak sempurna. Maka dialah Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan pada Allah. Maka, daripada sinilah dia bawa kepada unsur yang ketiga, namanya mensucikan Allah. Ketiga tadi. Yang saya sebut tadi. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah, kemudian mensucikan Allah. Apa makna mensucikan Allah? Ialah beriktikad bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Itu yang tuan-tuan sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan selain Allah itu tidak sempurna. Kecuali kita sandarkan diri kita kepada Allah yang sempurna. Sebab tu Allah nak kita jadi hamba. Tuan-tuan perasan tak? Apa makna, saya ulang balik. Apa makna mensucikan Allah? Mengenal Allah, dah. Setelah mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Setelah mentauhidkan Allah, mensucikan Allah. Ada 3 perkara yang saya sebut tadi. Bila mana mensucikan Allah? Apa makna mensucikan Allah? Meyakini bahawa hanya Allah lah Tuhan yang maha sempurna dan mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan. Maka, semua selain Allah itu adalah bersifat dengan kekurangan. Tapi boleh tak kita bersifat dengan sempurna? Boleh di saat kita sandarkan diri kita kepada Tuhan yang maha sempurna. Bagaimana nak sandarkan diri kita pada Tuhan yang sempurna? Jadikan diri kita hamba kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala cipta manusia ni tuan-tuan. Allah tak ada seorang pun nak lantik jadi tuan. Allah, dia cipta manusia. Tak ada seorang pun Allah nak lantik manusia jadi tuan. Semuanya hamba. Tuan-tuan perasan tak? Contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni, dia ketua Nabi. Bukan Nabi, ketua Nabi. Bukan Rasul-Rasul biasa, ketua Rasul. Bahkan dia kekasih Allah. Okey ya? Kekasih Allah. Yang ni tempat lain saya banyak kali ulang dah. Tak apalah. Mungkin saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ada kekasih tak? Ada? Alhamdulillah. Maknanya fahaman tuan-tuan tentang kekasih jelas, tak keliru. Banyak surah-surah masjid-masjid saya tanya, dia tak berani nak jawab. Dia keliru makna kekasih. Puan-puan ada kekasih? Ada kekasih tak ni? Tak berani jawab ni apa ni? Ada. Dia gini kalau saya tanya lain soalan dia. Tuan-tuan ada makwa? Yang ni lain. Yang ni jangan jawab tuan-tuan. Jangan jawab yang ni. Bahaya yang ni bahaya. Puan-puan ada pakwa? Yang ni lain. Ada kekasih? Ada. Siapa kekasih kita? Ibu dan ayah kita. Itulah orang yang kita kasih. Siapa kekasih kita? Kalau kita ada suami, itulah kekasih kita. Kalau ada isteri, itulah kekasih kita. Kalau ada anak-anak, itulah kekasih kita. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan berkasih dengan kekasih tuan-tuan ni, mak dan ayah ni, tuan-tuan pernah gelarkan kekasih tuan-tuan hamba? Pernah? Kita duduk depan rumah, ayah baru sampai. Dia balik kerja, ayah sampai. Baru sampai hamba. Pernah? Mak duduk kat dapur kan, mak kat dapur, masuk-masuk tengok, mak. Tu kalau bahasa biasa. Tiba-tiba, hamba, lambat lagi ke masak? Lapar ni. Tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan tak datang ni kan. Tapi ramai ni datang lah ya. Kalau isteri tuan tak datang, tuan-tuan balik nanti. Ya, malam-malam nantilah. Tuan-tuan kata, hamba, taste cawan. Cubalah. Ke tak berani?
Tak wani ya. Ha. Nanti dia tanya abang ni apa hal pula ni? Sudah. Ha. Tapi perempuan tanya, kalau suami ada, okey dia dengar hari ni. Kalau suami tak datang, cuba balik tanya. Hamba, bila kita nak pergi beli pakaian-pakaian? Mesti kena marah. Kita tak akan mungkin menggelarkan dan memanggil apa kekasih kita hamba. Tapi cuba kita tanya soalan. Kenapa Allah panggil dan Allah gelarkan Nabi Muhammad tu hamba? Kenapa? Subhanallazi asra bi amrih. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kenapa? Kenapa Allah? Siapa yang paling mencintai Nabi Muhammad? Allah. Itu kan kekasih Allah. Kenapa Allah gelarkan kekasihnya hamba? Allah nak bagi mesej kepada kita bahawa orang yang hidup untuk bertauhid kepada Allah, orang yang merasai dirinya. Apa makna hamba? Hamba ni ialah yang tak memiliki apa-apa. Diri dia pun bukan milik dia. Betul ya? Hamba. Kita belajar apa makna hamba. Hamba ni tuan-tuan, diri dia bukan milik dia. Dia buat kerja lah, banyak mana dapat pun, itu bukan milik dia. Semua milik dia dan harta yang dia cari itu pun milik Tuhan dia. Itulah hamba. Apa makna hamba? Merasai diri ni bukan milik kita, bahkan kita adalah milik Allah. Itulah tauhid. Jadi selama mana kita merasa kita memiliki diri kita sendiri. Ramai orang cakap, tuan-tuan, tuan, bila tuan nak solat, ikut saya, diri saya. Duit ni kita tak boleh guna untuk apa? Untuk buat benda-benda maksiat, tak boleh ni. Duit ayat, ikut ayat. Kena nak buat apa pun. Tak pasal. Lawan kepada tauhid, syirik. Syirik ada dua. Satu, syirik yang nyata, yang tuan-tuan sudah faham, sebab selain Allah, berhala dan sebagainya disebab. Ada satu lagi, syirik yang tersembunyi. Apa makna syirik yang tersembunyi? Sekiranya kita masih merasai keakuan diri. Tuan-tuan tahu kenapa iblis rosak? Sebab iblis rosak sebab dia suka guna aku. Perasan tak? Ada kan bila mana Allah perintah dia supaya sujud kepada Nabi Adam kan? Ya. Wahai usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud pada Adam, dia tak sujud. Maka Allah tanya, mana akan? Apa masalah kamu? Apa persoalan sebenarnya wahai iblis yang kamu tak sujud pada Adam? Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku. Sebab tu kalau kita belajar tauhid, kita kena belajar satu bab menafikan keakuan diri. Aku pandai, aku bijak, aku kaya. Tuan-tuan pernah rasa tak? Pandai juga aku ni. Tak pernah rasa? Betul ya? Duduk depan cermin tengok, pandai juga aku ni. Orang lain tak boleh selesai, aku boleh selesai. Tuan-tuan perasan tak? Pandailah tuan. Tengok siapa pula. Ada pernah cerita di Mekah. Ni selingan sikit boleh ke tuan-tuan? Selingan sikit. Kita ni serius sangat lah. Dia tak boleh serius sangat mengaji ni. Ada satu kali, duduk almarhum pak mentua saya. Dia orang jerantuk, orang kampung. Pergi Mekah. Orang kampung. Bukan memperlekeh orang kampung. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Kita pun orang kampung juga. Betul ya? Bukan kata memperlekeh, tapi orang kampung ni kadang-kadang mentaliti dia kan. Tapi kadang-kadang dia bijak pada kita pun. Baik, pergi Mekah. Ada seorang pakcik tu tanya ahli jemaah ni lah. Kita ni kalau masuk ni, selipar nak letak kat mana? Takkan nak bawa masuk. Orang kampung kan, dia kali pertama pergi. Kita pun kali pertama pergi pun tak tahu juga nak letak kat mana. Nanti keluar-keluar. Dia kata tu ada tempat letak tu. Seorang tu bercakap, tu tempat letak tu. Lepas tu kalau letak kat situ, kalau keluar nak ambil macam mana? Lah tengoklah nombor tu letak. Dia cakap, tengoklah nombor tu. Ambil tu lah nombor kita, nombor 12. Ambil lah kat 12 tu. Orang tu tadi. Bila mana keluar, pakcik tu elok-elok pergi ambil selipar dia yang nombor 12. Dia pula cari nombor tak jumpa. Tak tahu apa maksud. Allah tak nak orang sombong. Rasa apa? Lepas tu, ada sekali tu keluar-keluar. Ni jemaah dia keluar-keluar. Selipar kawan tu hilang. Selipar saya hilang dah. Selipar tuan kan? Tengoklah selipar siapa pula. Tu solat zuhur, solat asar, hilang. Tuan-tuan. Apa tu? Tanah suci. Allah tak benarkan hati-hati yang kotor,
yang merasa hebat di bumi tanah yang suci. Allah ajar. Tapi jangan main tuan-tuan. Memang Allah bagi dia panggil apa ya? Cash. Kalau kat Mekah ni memang bayar cash. Jangan terlupa mulut. Kenapa? Merasa diri. Fir'aun, kenapa Allah humban dia dalam laut dan tenggelamkan dia? Kenapa Allah laknat dia? Kan Fir'aun kan dia guna aku. Ana rabbukumul a'la. Aku. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bertauhid ni menafikan keakuan. Jangan pernah rasa kuat juga aku ni. Kaya juga aku ni. Pandai juga aku ni. Itu salah satunya. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada syirik. Okey, selesai di situ. Masa okey lagi ya? Ada soalan tak ni? Silakan tuan. Kenapa subjek tauhid ni tak popular? Adakah disebabkan kurang orang yang bertauhid? Dia gini. Terima kasih tuan ya. Ilmu tauhid ni dia adalah ilmu yang asas dalam bab ketuhanan, dan kalau orang tak mahir ataupun dia tidak belajar betul-betul basicnya yang mendalam, mungkin tak berani nak mengajar. Dia tak berani nak mengajar. Yang pertama. Yang kedua pula, yang kenapa ilmu tauhid ni dia tak popular, sebab ustaz-ustaz yang mahir biasanya ustaz-ustaz pondok. Sebab ustaz pondok ni dia belajar huruf demi huruf daripada kulit ke kulit. Saya belajar dulu, saya sempat juga duduk pondok walaupun tak lama. Saya duduk pondok. Di pondok ni tuan, contoh kita belajar tentang bismillah tu, huruf ba tu, sebulan belajar. Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba tu, sebulan mengaji. Ba tu namanya huruf ba. Dia juga huruf jar. Tapi kenapa Allah letak dalam banyak-banyak huruf ba jadi huruf pertama dalam Al-Quran? Kenapa tidak huruf alif? Itu dibahas. Jadi orang pondok ni dia mahir. Sebab dia belajar kulit ke kulit, dia belajar huruf demi huruf. Kenapa baca bismi, tak baca bisma, tak baca bismu? Sebab ada ba. Kenapa ba? Sebab ba tu huruf jar. Dia bukan setakat huruf ba, dia huruf jar. Okey. Yang ni. Yang ba ni, dia panggil apa? Bikana, makana, wabiyakunu. Memang dia huruf-huruf sebulan. Jadi orang pondok mahir. Cuma orang pondok ni dia belajar kitab tua, kitab turas. Kitab turas Syahdan, Sayugia, Al-Kisah. Yang ni orang pun lepas tu dia pula dia belajar lambat kan, dia belajar. Jadi dia mengajar pun lambat. Al-Kisah, Allah bermula, Allah Ta'ala itu. Dia diam dulu sekejap. Kita pun duduk tunggu. Tuhan yang maha wujud. Wujud itu artinya ada. Mustahil tiada. Dia bahasa lama. Jadi itu tak popular. Jadi kita ni kalau dengar, tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan belajar kitab pondok ni, kitab kuning ni, saya rasa separuh dah tidur dah ni. Dia ulang balik, dia ulang sama, kemudian dia berhenti sekejap, kemudian dia terus balik, kemudian dia tanya pula, apa tadi? Dia tanya kita pula, kita pun tak tahu apa-apa. Ni tuan-tuan, ni pengalaman saya duduk pondok umur 10 tahun. 10 tahun saya duduk di pondok. Tuan Guru Haji Daud, Pondok Mahligai, Melur, Kelantan. Tuan-tuan tahu saya buat apa? Tuan-tuan boleh faham lah ya, kena cerita juga. Malu company ni nak cerita ni. Tok Guru duduk mengajar, kita duduk dengan pen kita, duduk lukis. Lukis. Tak faham apa. Tapi berkat. Ni yang kita nak cerita. Sebab tu, akhir-akhir ni, alhamdulillah orang dah mula. Sebab apa? Kita modernkan sedikit perbahasan. Macam tadi, wujud tu tak kena gaya 3 bulan baru selesai belajar. Tak masuk bakok lagi. Bakok pula, bakok hakiki, bakok aradi, perbahasan bakok tu, dia itu pula. Wujud tu pula, wujud pada apa? Sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Kemudian, lepas pada tu, bakok, sifat tu sifat salbiyah. Yang ni, kadang-kadang teknik dia tuan-tuan, teknik. Benda tak susah. Sebab tu pengalaman sikit, saya cerita pengalaman. Bila saya ke Mesir, saya belajar bahasa Arab di Mesir. 6 tahun juga belajar. Jadi,
Saya tertanya-tanya, bukan saya nak salahkan ustaz saya dulu, tapi saya tertanya-tanya, kenapa ustaz saya satu topik dalam satu subjek, contoh subjek bahasa Arab, satu topik dalam bahasa Arab tu, dia ajar 30 minit. Satu tempoh masa tu kan, satu kelas kan, 30 minit, 30 minit. Ingat belajar dulu kan? Bila mana saya pergi ke Mesir, saya pun buatlah sedikit-sedikit kajian lah, bukan banyak lah buat kajian. Padahal yang 30 minit dia mengajar tu, 2 minit pun boleh kita ajar, boleh faham. Tuan-tuan ingat dulu, nama apa yang pandai matematik tu? Ada budak yang pandai matematik dulu. Adi Putra. Tuan-tuan ingat tak kita belajar kat sekolah macam mana? Cikgu ajar matematik. Satu soalan. Macam mana nak jawab? Kira. Last sekali ada jawapan dia. Dekat berapa minit? 5 minit, 10 minit nak jawab satu soalan. Satu A4 daripada atas sampai bawah baru dapat jawapan. Adi Putra cakap apa? Dia tengok, dia bagi jawapan. Tak sampai satu minit. Dia pun ajar kita kaedah tu. Kenapa kita tak ajar kaedah tu? Bukan salahkan orang dulu, tidak. Itu mungkin kaedah. Tapi ada kaedah yang mudah. Sama juga, alhamdulillah akhir-akhir ini ustaz-ustaz kita permudahkan perbahasan. Barulah dia jadi sedikit orang nak mengaji. Okay? Kalau ikut bahasa lama, tapi kalau tuan-tuan nak mondok, tu betul. Tapi kalau mengajar kat surau dengan kaedah itu, tu yang jadi tak popular. Yang mula-mula ada 10, tinggal 2. Betul, tuan-tuan sekalian. Sama juga mengajar Quran, saya pesan pada tuan-tuan yang guru-guru Quran. Sama juga kaedah dia. Kita mengajar Quran, awal-awal lagi kita suruh baca. Kita kan nak mengajar. Kita ajarlah dulu cara baca. Tapi datang-datang kawan tu, baca. Memang minggu depan confirm tak datang. Okey, betul ya? Kita ajar Quran semula, kita ajar. Ajar apa? Ajar sebut huruf dulu. Ajar makhraj. Ajar sifat huruf. Kemudian kita baca, dia ikut. Kita baca, dia ikut. Kita baca, dia ikut. Sampai dia confident. Okey, macam mana? Dah confident dah? Okey, baru dia bagi dia baca. Itu teknik. Tapi, baca. Lepas tu dia pun baca salah. Apa ni? Baca Quran salah ni. Ni lah. Tua-tua baru nak mengaji. Tengok ustaz. Lagi habis orang. Tu sekali satunya tak popular. Boleh tahu tuan-tuan. Hari ni okey ke? Yalah. Maknanya saya permudahkan ni, permudahkan ni. Ni tuan-tuan belajar 1 jam setengah ni, khatam kitab ni hari ni. Dah tadi wujud kidam bakok dah habis dah. Tauhid. Okey, cuma saya nak masuk sikit begini. Tauhid ada 2 perbahasan. Okey, baik. Tauhid, boleh faham dah maksud tauhid ya? Tauhid ni hanya Allah. Dan tauhid ada di hati. Saya bawa contoh begini pada tuan-tuan. Iman di mana? Di hati. Apa makna iman? Iman itu percaya. Dan iman di mana? Dia berada di hati. Hati itu apa? Hati itu rasa. Apa makna iman? Rasa percaya. Okey, tauhid. Apa makna tauhid? Tauhid itu hanya Allah. Di mana tauhid itu? Tauhid itu di hati. Hati itu apa? Hati itu rasa. Maka rasa hidup ini hanya Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Itu tauhid. Maka sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan, tapi tauhid tu dibahagi kepada 2 perbahasan, kata ulama. Satu perbahasan tauhid secara nazari. Apa makna nazari? Secara teori akal. Dinamakan tauhid nazari. Yang kita duk mengaji, yang tuan tanya tadi, yang kita duk mengaji di pondok, atau kitab-kitab turas tu, kebanyakan kitab turas ni, kitab lama ni, dia mengajar tauhid nazari. Tauhid yang menggunakan kemampuan akal untuk memahami agar akal tidak salah faham tentang Allah. Yang ni berat. Sebab ada orang cepat, ada orang lambat. Kadang-kadang penat. Akal ni penat. Sebab tu Allah tak letak iman dan tauhid di akal. Walau sejenis mana akal itu. Kita perasan tak? Allah letak iman dan tauhid di mana? Di hati. Kerana setiap orang, walaupun tak jenius, setiap orang yang ada hati ada perasaan. Maka ada rasa. Maka iman, rasa percaya pada Allah. Tauhid, rasa apa? Rasa bahawa hidup ini hanya tentang Allah. Sebab tu dia ada satu perbahasan yang kedua, namanya tauhid amali. Tauhid amali, tauhid secara praktikal. Dalam bentuk apa? Bentuk rasa di hati kita. Bahawa hidup ni
bahawa sebenarnya kita kena rasa diri kita dengan Allah. Dia, apa salah satu rasa yang paling asas dalam tauhid? Rasa pergantungan hanya kepada Dia. Tuan-tuan perasan tak ayat tauhid? Ada satu surah, surah Ikhlas. Tapi tak ada perkataan ikhlas dalam tu. Yang adanya ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu Tuhan yang esa. Apa makna esa? Dia Allah, Tuhan yang esa. Dia tu siapa? Allah. Apa makna esa? Allahus Samad. Dia adalah Tuhan yang tempat bergantung. Maka apa makna tauhid? Seluruh hidup ni gantung pada diri, pada Dia. Seluruh diri ni sandar pada Dia. Jadi salah satu makna tauhid meletakkan seluruh pergantungan ataupun meletakkan rasa diri kita dalam hati kita, seluruh pergantungan hanya kepada Dia. Itulah tauhid. Nah, jadi tauhid ni, kalau saya dengan guru saya, dia suka guna begini. Dia guna perkataan hidup bertauhid. Dengan apa? Hidup ni kan, kita hidup dengan apa kita hidup? Dengan diri dalam. Kita bukan hidup dengan diri zahir, tuan-tuan sekalian. Bahkan siapa diri kita sebenarnya? Diri kita sebenarnya adalah diri dalam tu. Itulah diri kita sebenarnya. Yang zahir ni bukan ni. Yang zahir ni sekadar jasad yang akan kita tinggalkan. Saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Guru saya dulu dia ajar macam mana? Ni tuan-tuan. Kita katakan, berkat guru ni, bila mana kita mengajar, dia datang. Maka kita ingat. Guru saya kata apa? Kenal siapa diri kita. Macam mana nak kenal Allah? Kenal diri. Siapa diri kita? Dia bawa analogi gini. Saya selalu ulang kat mana-mana benda sama ni. Kalau tuan-tuan dah pernah dengar, tak apa. Kalau saya ulang balik. Dia kata contoh, pagi tadi kita minum dengan Pak Mat. Dia minum, bukan pagi tadi, bulan puasa, bulan tak puasa ya. Jangan salah faham. Bulan tak puasa ni kita minum dengan Pak Mat. Satu taman dengan kita. Kemudian okey, dah selesai minum roti canai banjir ke apa. Balik, dia balik rumah dia, kita balik rumah kita. Duduk sekejap, orang rumah Pak Mat telefon. Dia kata, tuan, dalam menangis. Telefon tu dah keadaan dah menangis dah. Dia esak-esak menangis. Kata, kenapa Puan Hajar? Kenapa? Dia kata, tuan, Pak Mat dah tak ada dah. Dah pergi dah. Kita pun kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila lagi? Baru sekejap. Okey, tak apa. Kita pun ambil motosikal kita, bergegas pergi rumah Pak Mat. Tengok, Pak Mat yang kita minum dengan dia tadi, duduk terlentang tu. Yang terlentang tu siapa? Pak Mat ke siapa? Jenazah. Mayat. Nak minum lagi dengan yang tu? Tak mahu dah. Sebab Pak Mat sebenarnya dah tak ada dah. Habis yang tu bukan Pak Mat. Pak Mat dah pergi. Pak Mat dah meninggalkan alam ini. Dah pergi bertemu dengan Allah. Jadi selama ni, siapa Pak Mat sebenarnya? Siapa sebenarnya Pak Mat tu? Diri dalam. Yang perempuan ingat dulu, perempuan kahwin dengan suami perempuan ada janji tak sehidup semati? Ada tak? Ada ya? Bohong ya? Mana ada? Nak pergi sekali. Tambah-tambah kita orang lelaki, lagi tak pergi. Kalau isteri meninggal. Kenapa? Kerana dia dah pergi. Kita masih lagi tak apalah. Walau bagaimanapun, tak payah cerita panjang pula, cerita rugi masa. Boleh faham mana Pak Mat sebenarnya? Itu Pak Mat. Diri kita gitu. Siapa diri kita sebenarnya? Diri dalam. Yang zahir ni sekadar jasad. Kalau ibarat kata guru-guru, ibarat kalau burung dengan sangkar. Burung mana? Yang dalam sangkar. Sangkar tu bukan burung. Sama juga kita ni diibarat begitulah. Yang diri kita sebenarnya adalah roh. Hati. Bila mana ada roh, ada hati. Bila mana ada hati, ada akal. Bila ada akal, ada nafsu. Ni, manusia ni kan dia tak dinamakan manusia kecuali 5. Ingat ya? Asal manusia ada 2. Ada zahir, ada batin. Manusia ni asalnya 2. Zahir, batin. Zahirnya jasad. Batinnya roh. Manusia ni kalau ada jasad saja, tak ada roh, mayat. Jasad saja ada, roh tak ada, dia mayat. Bukan dia manusia. Dia mayat. Jangan kata kenapalah manusia ni terlentang kat sini. Bukan manusia lagi, mayat. Okey, jangan salah bercakap. Ada jasad, tak ada roh, mayat.
ada roh, tak ada jasad. Apa? Hantu. Motosikal nampak bergerak sana sini, tengok-tengok tak ada yang bawa. Tu hantu bonceng nama dia. Bila mana ada jasad, ada roh, dia akan ada yang ketiga, ada hati. Bila mana ada jasad, ada roh, ada akal. Bila mana ada jasad, ada roh, ada nafsu. Maka manusia ni jasad, roh, hati, akal, nafsu. Ni manusia. Tetapi Allah letak tauhid itu di mana? Di hati. Allah tak letak di roh, Allah tak letak di akal, apatah lagi di nafsu. Allah letak di hati. Kenapa? Kerana hati itu tempat rasa. Maka apa makna tauhid? Merasai sebenarnya. Bukan sekadar faham dengan akal. Allah itu wujud itu Tuhan yang esa. Itu aja. Tak. Dia tak sempurna tauhid kita kalau tidak merasai dengan hati kita. Sebab tu Allah, dia berinteraksi dengan kita sebahagian besarnya dengan hati. Sebab tu nak solat, Allah tengok hati. Lillahi ta'ala. Jadi, dah nak habis dah ni. Saya nak sebut penutup mudah. Kalau tuan-tuan nak hidup dengan tauhid. Hidup dengan tauhid mudah. Hidup dengan 2 huruf. Okey ya? Dah faham semua tu? Ni rengkah ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mengaji, kena buka kitab lah. Baru puas hati lah. Satu-satu kita bahas. Ni rengkah-rengkah ni tuan-tuan. Tak ada orang mengaji 1 jam setengah ni. Saya duduk dengan syekh saya 26 tahun. Saya pergi ke Mesir jumpa syekh saya, murabi mursyid saya. Tahun 1997 saya mula ikut dia. Sampai sekarang ni tuan-tuan. Duduk di Mesir tahun 1997. Ni 2024 kan. 26 tahun saya belajar dengan syekh saya. Dan alhamdulillah syekh saya datang. Malam ni saya nak ke hari ni pukul 3 nak pergi ke Janda Baik. Ada pertemuan dengan syekh saya. Syekh saya orang Lebanon. Dia duduk di Mesir. Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Baqarah Hafizahullah Ta'ala. Mengaji. Sampai sekarang ni mengaji. Dia datang pergi mengaji. Dia datang pergi mengaji. Kadang-kadang dia buat live. Dia Facebook daripada Lebanon. Kita mengaji lah malam-malam. Dia Lebanon tu kalau dia pukul 8, kita di sini dah pukul 12 dah. Mengaji lah. Maknanya mengaji jangan pernah berhenti tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila mana sampai kepada makrifah, harap-harap Allah telah bawa kita. Makrifah ni banyak kategori makrifah. Dia ada 4 tingkatan makrifah. Ya? Maka tak apa. Bila mana kita kenal Allah, mengenal Allah tu dah mula tanpa batas. Sama juga tauhid. Tauhid ni sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap kita lenyapkan segalanya diri kita, rasa diri kita, itulah tauhid. Selama mana kita masih merasai diri kita, itu tidak cukup sempurna tauhid. Dia panggil fana. Fana. Apa makna fana? Rasa. Ni rasa ya. Rasa lenyap, rasa leburnya diri. Saya tunjuk contoh mudah. Tuan-tuan pernah tak rindu? Pernah rindu tak? Pernah ya? Puan-puan pernah rindu? Puan-puan pernah tenggelam dalam rindu? Pernah? Pernah? Tak pernah? Tak cukup rindu. Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rindu? Rindu serindu-rindunya. Lagu Spoon pun ada. Kumpulan Spoon. Tuan-tuan tahu kumpulan Spoon? Rindu serindu-rindunya. Kemudian benci sebenci-bencinya. Kita pun tak faham apa masalahnya. Okey. Dulu ada satu lagi lagu, cinta secinta-cintanya, lepas tu benci sebenci-bencinya. Ni orang sebenarnya dia tak tahu hakikat cinta. Okey, biarkan dulu, nanti saya cakap tajuk lain, tajuk cinta pula ni tuan-tuan. Okey. Ada orang cinta itu buta. Cinta tak pernah buta. Yang buta pencinta kerana salah mencintai. Okey. Kenapa? Kerana kita, bila mana tauhid, kita hanya cinta kepada yang satu. Esa. Cinta selain Allah itu syirik. Tapi kalau kita cinta pada suami, pada mak, pada ayah, cinta kerana dia. Bukan kerana dia ayah kita, tapi kerana dia Allah yang telah anugerahkan sebagai jadi ibu. Okay? Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan cinta pada isteri bukan kerana dia isteri kita. Kerana dia adalah hamba kepada Allah. Dan kita cinta dia bukan sebab dia isteri, kita cinta dia kerana Allah. Maka cinta kerana Allah akan kekal sampai mati. Tapi kalau cinta sebab dia isteri kita, cinta sebab dia suami kita, itulah yang kadang-kadang banyak bercerai. Dulu memang I cinta kat you, sekarang I fed up dengan you. Cinta apa? Cinta takkan ada
benci selepas itu, tuan-tuan sekalian. Jadi, saya nak sebut hidup ni, tauhid yang kedua itu. Macam mana nak hidup bertauhid? Ada 2 huruf. Ni nak tutup dah ni, tuan-tuan. Ni saya bagi ni, tuan-tuan 1 jam setengah ni. Semua dah ni, kalau tak belajar pun tak apa dah lepas ni. Huruf pertama, hidup dengan huruf ba. Sebab tu Al-Quran datang mula-mula dengan ba. Apa makna ba? Dengan. Hidup dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah tauhid. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kita ni boleh berjalan, boleh bergerak, boleh rukuk, boleh sujud, boleh ke sana, boleh ke sini, boleh duduk, boleh bangun, boleh bercakap, boleh berkelip, boleh apa. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan dicipta kita oleh Allah. Dengan bantuan Allah. Dengan taufik Allah. Dengan hidayah Allah. Dengan rezeki Allah. Semua dengan Allah. Bukan dari tau. Dengan. Kalau kita kata, kalau bahasa kita, Malaysia kan, kita ni dari Allah. Betul juga. Ya. Tapi dengan Allah. Dia bahasa Arab, dia ada dengan, dia ada dari. Kita ni dari Allah, kembali kepada Allah. Kita pun hidup dengan Allah dan kita akan mati pun dengan Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi hidup dengan ba. Jangan rasa dengan aku ni sebab diri kita. Dengan kepandaian kita lah. Dengan usaha kita lah. Dengan tak ada, tuan-tuan. Itu syirik tersembunyi. Dengan Allah. Huruf kedua, dia huruf lam. Sebab tu ayat kedua surah Fatihah, Alhamdulillah. Tuan-tuan perasan tak? Ayat pertama, Allah ni dia ada 5 huruf. Setengah ulama kata ada 6 huruf. Alif, lam, alif, ha. Allah ni, ejaan namanya ada 5. Ada setengah ulama kata ada 6. Alif, lam, alif, ha, waw. Kalau tuan-tuan perasan, alif, lam, alif tu, yang satu lagi dia tak ke atas. Ingat dulu, alif kecil atas. Ha, waw, dia letak atas huruf ha. Bulat, waw atas. Allahu. Tapi kebanyakan ulama kata ada 5 tadilah huruf dia. Baik. Allah Ta'ala ni, huruf ayat pertama, dia genapkan nama dia. 5. Bismillah. Tapi dia mula dengan ba, dengan nama dia, dengan dia. Bila mana ayat kedua, dia buang satu huruf. Tinggal lam, alif, ha. Alhamdulillah. Tapi betapa Allah ni Tuhan yang maha sempurna, walaupun dibuang satu huruf daripada namanya, maknanya tak pernah berkurang. Tapi kalau tuan-tuan perasan, Allah ni kadang-kadang dia buang alif. Tinggal lam, alif, ha. Kadang-kadang dia buang lam. Tinggal lam dengan ha. Mana ayat Quran? Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah. Allah juga. Kadang-kadang dia buang lagi lam tu, dia tinggal huwa. Huwa allazi arsala rasulahu. Dialah Allah. Sebab tu Allah kadang-kadang dia guna nama dia dengan nama. Kadang-kadang dia guna kata ganti nama. Perasan tak? Kadang-kadang dia guna nama dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kadang-kadang dia tak guna nama dia. Dia guna kata ganti nama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kadang-kadang dia gabung dua-dua. Qul huwallah. Kadang-kadang dia gabung dua-dua. Itulah Allah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah ayat pertama, dia melengkapkan diri dia dengan nama dia. Dan Allah tu ada 2 kategori nama tau. Satu nama kepada zatnya, diri dia. Satu lagi nama kepada sifat dia. Ni panjanglah kalau saya banyak ni tuan-tuan sekalian, tapi kita setakat ni dulu, saya berhenti dalam 5 minit awal kalau tuan-tuan ada soalan. Jadi huruf kedua hidup dengan huruf lam. Apa makna lam? Kerana. Hidup kerana Allah. Hidup dengan Allah. Hidup kerana Allah. Kan saya tanya tuan-tuan kan hari ni ni. Ada yang pakai kopiah pula ada putih, ada hitam, ada pakai songkok, ada pakai seluar, ada pakai jubah. Kerana apa ni? Kerana itu aja yang ada. Ataupun kerana yang tu tak nampak. Ambil yang tu je lah. Kopiah kan banyak kat rumah kan. Dan nak datang tadi tengok-tengok. Oh, dapat yang tu. Okey lah. Yang ni sikit. Bukan kerana Allah. Ni puan-puan ni datang ni duduk belah sini. Yang tu duduk belah sana. Kenapa? Ke cari tiang. Ke cari dinding. Kerana dinding. Rasa tak?
Kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka siapa hidup lillah kerana Allah, dia hidup bertauhid. Kalau dia hidup kerana selain Allah, dia hidup syirik. Boleh faham insya-Allah ya? Ni paling mudah ni saya sebut. Okey, 5 minit lagi ada soalan. Silakan tuan. Ya, silakan. Ya. Ya. Kadang-kadang nak tanya, Allah mana yang soalan nak bagi jawapan yang paling mudah ni, Pak. Maksud dia Allah tu macam mana? Mana soalan yang mudah ni, Pak. Siapa Allah? Mana Allah? Mana? Macam mana? Pertama kita jawab kat dia, siapa Allah? Allah tu adalah Tuhan. Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan tu ialah pencipta. Dia ada dua bahasa, tapi ialah nak jawab mudah dengan anak-anak ni. Kadang-kadang kan, anak-anak yang besar-besar ni, siapa Allah? Kadang-kadang, jangan buat ni. Allah marah ni. Ialah Allah marah. Mana Allah tu? Itu susah juga, tuan-tuan. Dia tengok keadaan. Kadang-kadang susah juga nak jawab kepada anak-anak kita ni, tuan-tuan ya, anak-anak kita. Cuma jawapannya saya boleh sebut, tuan-tuan, sekarang untuk kita faham dulu, tuan-tuan, pandai-pandailah tuan-tuan jawab kan. Gitu. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Ilah dengan Rabb. Ilah dengan Rabb. Siapa Allah? Dia adalah ilah. Siapa Allah? Dia adalah Rabb. Maknanya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu Tuhan. Maka siapa Allah tu? Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan yang mana tu? Macam mana tu? Bagaimana tu? Ilah tu Tuhan yang disembah. Itu ilah. Kalau kita jawab dengan makna ilah. Sebab tu saya kata, saya jelaskan dulu, kemudian tuan-tuan pandai-pandai jawab yang mana pada anak tuan-tuan. Sama ada dia tanya tu, Tuhan tu apa ya? Tuhan tu. Tuhan tu ialah, kalau kita nak jawab, dia adalah yang disembah. Yang berhak disembah. Itu ilah. Yang kedua, Rabb. Rabb ialah yang mencipta, yang memiliki, yang mengurus takdir. Jadi siapa Tuhan tu ayah? Tuhan tu ialah yang kita wajib sembah dia. Sembah tu apa? Bahasa mudah lagi, beribadah kepada dia. Ibadah tu apa? Ibadah tu ialah kita memperhambakan diri kita kepada dia. Hamba tu apa? Hamba tu ialah kita patuh segala perintah dan larangan dia. Itu mudah. Dan siapa Allah tu? Allah tu dia adalah Rabb. Apa makna Rabb? Dialah yang mencipta kita. Ya ke bukan ayah cipta adik kan? Ini bahasa ni tuan-tuan. Bukan mak yang cipta adik. Oh, kalau mak dengan ayah cipta adik, mak dan ayah cipta besar terus. Bukan kecil-kecil menyusahkan. Betul tuan ya? Mereka dia tanya, bukan mak cipta adik kan? Bukan mak cipta. Mak hanya lahirkan adik aja. Kalau mak cipta adik dengan ayah cipta adik, mak cipta besar terus, pandai terus, tak payah hantar sekolah. Banyak duit, habis duit. Contoh gitu kan. Ini adik-adik kita ni kan. Okey ya? Allah yang cipta kita. Tapi ada kadang-kadang, habis Allah kat mana pula? Ni susah juga nak jawab. Kita kata Allah ni, kita tak boleh cakap di mana-mana. Sebab mana-mana tu tempat. Allah tak berhajat pada tempat. Kerana dia yang mencipta tempat. Okey tu, dia pun, ya. Tapi kalau adik nak faham lagi macam mana? Kalau nak faham, okeylah. Allah tu boleh kita rasa. Ni tak nampak ni. Allah ialah dia tak sama dengan kita, tak nampak lah. Tapi kita boleh rasa. Tidak semua benda tak nampak tu, tak ada. Contoh. Cuba tanya dia. Ayah tak nampak pun otak adik ni. Kan ada satu cerita. Pernah dengar satu cerita? Cerita padri tu. Dia kata apa? Dia mengajar anak-anak orang Islam, dia nak pusing akidah anak orang Islam. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, anak-anak, murid-murid, nampak tak papan hitam ni? Tu zaman dulu lah cerita ustaz saya zaman dulu, papan hitam, dengan whiteboard kan. Nampak papan hitam? Nampak. Kalau nampak ada? Ada. Nampak tak lampu? Nampak. Kalau nampak tu? Ada. Nampak tak pintu? Nampak. Nampak tu? Ada. Murid-murid semua, murid-murid nampak tak Allah?
Tak nampak kan? Tak nampak tu tak ada. Akhir sekali bangun kan seorang anak murid yang bijak. Kawan-kawan, teman-teman, nampak tak otak cikgu kita? Tak nampak. Cikgu kita tak ada otak. Ada benda, ada tapi bukan nampak dengan mata, tapi rasa dengan hati. Kalau saya tanya, mudah kalau saya tanya tuan-tuan, siapa nampak leher dia? Cuba tengok sekejap. Siapa nampak leher dia? Tengok. Kan tak ada leher. Dia ni, benda ni tuan-tuan, kalau dah dia terlalu dekat, dia tak nampak. Allah yang paling dekat dengan kita. Tapi, kita boleh rasa tak dengan hati? Boleh rasa. Allah ada di mana? Allah ada di hati kita dalam bentuk rasa. Rasa apa? Rasa percaya pada Allah. Sebab tu kita zikir, ingat kita zikir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Saya masa muda-muda dulu, saya buat terjemahan ringkas. Dalam bentuk nasyid. Muda-muda dululah, sekarang malu nak baca, tapi minta izin saya baca ya. Dulu saya buat macam mana? Wahai Tuhanku, cukuplah bagiku keagunganmu. Tiada lagi dalam hati ini selainmu. Maknanya dalam hati kita tiada. Hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Di mana Allah? Di hati kita. Dalam bentuk apa? Rasa wujud Allah. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak dalam hati tuan-tuan isteri? Isteri ada tak dalam hati? Ada ya? Anak-anak ada tak dalam hati? Ada. Habis yang tadi yang kata hanya Allah ada dalam hati? Masa Qiyamul bukan mana lagi baca menangis-nangis. Rupanya bohong. Semua ada dalam hati. Kunci kereta pun ada dalam hati. Angkat takbir, ingat kunci kereta kat mana? Itulah orang yang tak ada tauhid atau tak sempurna tauhid. Hanya Allah ada di hati kita, itu dah tauhid. Tapi kena ada dua tahu. Rasulullah. Sebab Rasulullah tu pintu tauhid. Siapa nak ingin bertauhid pada Allah, pintu tauhid adalah Rasulullah. Jadi selepas ni saya pesan pada tuan-tuan, buang segala benda yang ada di hati tuan-tuan, yang tinggal hanya Allah dan Rasul. Isteri buang daripada hati. Siapa-siapa isteri dia yang tak datang hari ni, tuan-tuan balik jumpa isteri, panggil. Okey, panggil apa ya? Yang. Duduk depan sekejap. Abang minta maaf, hari ni bukan abang, B. Yeah. Okey. Hari ni B akan cakap sesuatu yang penting. Harap yang jangan terasa. Ya, serius sikit tuan-tuan. Hari ni B akan buang yang daripada hati saya. I akan buang you daripada hati I. Mesti orang perempuan tanya soalan confirm, kenapa bang, abang ada orang lain ya? Itu soalan biasa, standard. Tak ada sesiapa dalam hati abang. Dan tak akan pernah ada lagi sesiapa. Serius sikit tuan-tuan. Dia kata, abang ni nak mati. Itu soalan kedua dia tanya. Tak. Sebenarnya abang nak buang segala benda yang ada dalam hati abang. Selama ni abang dah terkeliru dalam hidup abang. Abang rasa abang bertauhid tapi bercampur-campur antara tauhid dan syirik. Abang nak buang yang ada hanya Allah dalam hati abang. Nanti dia akan tanya, habis I nak letak kat mana? You jangan risau, I letak you di sisi I. Sama juga puan balik rumah bagi tahu kat suami, bang atau B, hari ni I nak buang B daripada hati I. Apa you ni? Ada masalah apa you ni? Apa abang ada buat? Tak ada apa-apa. Abang bagus, abang baik, abang soleh, abang orang beriman. Tapi saya nak buang juga. Habis you nak letak I kat mana? I nak letak abang kat masjid. Okey, letak kat surau. Ni ramai suami-suami payah ni duduk menempel je ni. Hantar dia ke surau. Yang ada dalam hati kita hanya Allah.
Itulah tauhid. Okey ya? Itulah bahas ringkas je ni. Tak mendalam, tak tahu. Nanti ke depan kalau ada masa lah kita baca kitab. Sebulan sekali pun okey lah. Tapi saya tak tahu ada masa ke tak. Setakat tu dahulu. Ada soalan lain? Masa kira-kira dah habis dah. Silakan tuan. Dan dia dah main handphone. Ya, betul. Ya. Dan ada konsultasi lah. Tanya dia yang mana? Dia kena tanya dia boleh dakwa, tapi dia gini tuan. Kalau ada orang rasa dia lebih tahu, kita tanya habis-habisan dia. Bawa sini, saya nak tanya biar banyak. Dah tahu sangat. Itu je. Jadi, dia pun katalah, memang asal Imam Abu Hasan Asy'ari itu daripada dia belajar dulu, dia Mu'tazilah. Kemudian dia dah buang pahaman Mu'tazilah itu, kan dia buka baju dia buat. Kita ni tuan-tuan, bila mana, saya sentuh sikit, mungkin Tuan Haji tanya tu, dia dah tahu. Dalam perbahasan Tauhid, dia ada 2 imam utama. Sebagaimana dalam fiqh ada 4 tu kan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ada mazhab ada 4 tu. Imam Abu Hanifah, sebenarnya dia Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Malik, mazhab Maliki. Imam Syafi'i, Imam Hambali, mazhab Hambali. Baik, ni imam dalam bidang fiqh. Ada pun bidang tauhid, dia ada 2. Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma sejarah Imam Abu Hasan Asy'ari, yang kita ni, kelompok yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari disebut Asy'ariyah. Baik. Nanti orang akan tanya pula kita ni nak ikut Imam Abu Hasan Asy'ari ke nak ikut Nabi? Boleh jawab dengan elok kalau dia tanya elok. Tapi kalau dia tanya seolah-olah dia nak mempermainkan kita tanya dia balik. Habis Imam Abu Hasan Asy'ari ikut ayah peng ke? Dia ikut Nabi lah, dia kan ulama pewaris Nabi. Okey. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dulu memang dia Mu'tazilah. Kalau tak silap ayah tiri dia tu berfahaman Mu'tazilah. Kemudian Allah bagi hidayah pada dia. Maka dia tinggal Mu'tazilah. Sebab tu dia ni betul-betul bersungguh-sungguh mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan disebut dia ni adalah, kita kata, fahaman Asy'ariyah. Kenapa? Disandar pada guru yang namanya Abu Hasan Asy'ari. Siapa mereka ni? Ulama yang merumuskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada Al-Quran dan Sunnah, dia rumuskan kepada kita untuk kita mudah faham. Tuan-tuan, akidah Islam, ibadah Islam, muamalah Islam, semuanya berada dalam Quran dan Sunnah. Maka ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi, dia nak mudahkan kita orang awam, maka dia rumuskan, dia keluarkan ayat-ayat akidah. Maka dia bahaskan supaya kita mudah faham. Ayat tu ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Tu kita kena itu pula. Jadi, kalau dia cakap, memang oleh kerana dia asalnya Mu'tazilah, kemudian dia jadi Ahli Sunnah, kemudian dalam ajaran sifat 20 tu, ada fahaman Mu'tazilah. Okey, yang mana satu? Cuba bagi tahu. Saya pun tak boleh jawab sebab tak tahu yang mana satu dia cakap. Tuan Haji tanya dia dulu, yang mana? Ataupun kita letak dia kat sini, kita duduk kat bawah, kita tanya dia habis-habisan. Dah dia rasa dia pandai kan? Kita mengaji dengan dia. Saya pun dah tanya. Dulu ada seorang ustaz. Saya tanya. Dia kata, kita tak boleh minta tolong dengan orang mati. Ya, syirik minta tolong dengan orang mati. Dia kata kan. Kita pun tanya. Lepas, okey, ustaz boleh tanya? Boleh? Minta tolong dengan orang hidup boleh? Dia kata boleh. Jadi saya pun tanya dia, apa beza orang hidup dengan orang mati? Dengan orang mati tak boleh minta tolong, dengan orang hidup boleh minta tolong. Dia kata orang hidup boleh bagi manfaat, orang mati dah tak boleh bagi manfaat. Dia rosak akidah dia cakap gitu. Yang bagi manfaat dan mudarat Allah. Dia dah terperangkap. Dia kata tak boleh minta tolong dengan orang mati. Kemudian dengan orang hidup boleh. Saya tanya, boleh tak? Kalau dengan orang hidup boleh minta tolong? Dia kata boleh. Saya kata kenapa pula? Dia kata orang hidup boleh bagi manfaat, orang mati dah tak boleh bagi manfaat. Rosak akidah dia. Yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Dan orang mati pun kalau Allah izin untuk memberi manfaat, boleh. Contoh, kita solat ni daripada 50 jadi 5. Siapa yang nasihat pada Nabi? Nabi Musa. Kan Nabi turun. Nabi Musa tanya di langit yang ke-6. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah bagi kat kamu? Allah bagi solat. Berapa dia bagi? 50. Dia kata kalau macam tu berat. Umat aku yang kuat-kuat pun tak mampu.
Ni kamu mintalah kurang dengan Allah. Masa tu Nabi dapat manfaat daripada Nabi Musa. Nabi Musa masa tu hidup ke mati? Mati. Jadi kita ni dapat 5 ni, Nabi naik sampai 5, nasihat siapa? Nasihat Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad. Dia hidup ke mati? Lagi sekali nak tanya ni. Mati. Oh, kalau macam tu orang mati pun boleh bagi manfaat. Kalau izin Allah. Yang hakikat sebenar bagi manfaat mudarat adalah Allah. Macam mana dia nak jawab? Itulah. Dia pun dia. Macam mana Ustaz? Diam. Mari lah. Letak kita tanya soalan. Kita duduk bawah. Sebab sekarang tu, contoh, satu lagi ni tak. Lebih besar pula. Tuan-tuan tadi rasa nak berhenti dah. Ni last ni. Tak ada dah. Tuan-tuan sekarang ni tak ada dah. Ni berapa kali akhir dah saya ni. Contoh, ada orang petikan sifat 20 kan. Mengaji sifat 20 ni bukan daripada Islam. No, daripada Yunani. Subhanallah. Allah bersifat dengan apa? Dengan hayat, dengan hidup. Daripada mana dalil? Daripada Quran. Mana dalil Quran? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Tuhan yang Maha hidup dan Maha yang tidak mati. Itu kan dalil sifat hayat. Mana ambil daripada Yunan? Mana ambil daripada mana? Daripada Quran dah kita ambil. Dia bersifat mendengar, melihat. Wa huwa samiul basir. Dialah Tuhan yang Maha mendengar, Maha melihat. Itu kan dalil Quran. Okey. Ada satu lagi dia bermain. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Dia kata apa? Saya peliklah orang mengaji sifat 20 ni. Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Lawannya tiada. Dia kata kejap-kejap ada, lawan-lawan tak ada. Dia tuan-tuan tengok dalam YouTube ni. Saya rasa Allah, masalah apa dia ni? Dia cakap gitu tahu. Dia sudah menghina Quran. Quran yang ajar sesuatu itu ada lawan. Hendaklah engkau bertawakal kepada Allah yang Maha hidup. Hidup tu lawannya mati. Sebab tu Allah kata, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu ayat Quran tu. Surah Al-Furqan ayat berapa tuan-tuan nanti? Ayat Quran. Jadi Quranlah yang mengajar kita hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Maha hidup, yang tidak mati. Jadi kalau kita nak tahu makna hidup, kena tahu juga makna mati. Baru faham. Tuan-tuan pernah sihat tak? Mana tahu? Sebab pernah sakit. Ni tuan sihat tak sihat? Tuan pernah sakit tak pernah? Tapi mana tahu sihat? Ni sekarang ni kita duduk waktu siang ke waktu malam ni? Sekarang ni. Siang lah ya? Kau tak perasan ni? Kenapa siang? Sebab malam semalam saya berada di waktu malam. Jadi kena belajar sesuatu ada lawan. Bila mana perkataan lawan, baru kita faham yang itu. Sihat lawan dia sakit. Kaya lawannya miskin. Mana tahu, dia tu kaya tu. Ya ke kaya? Sebab ada orang miskin. Tapi sebenarnya kaya ke dia? Tak juga. Allah yang Maha kaya. Tapi dia permainkan. Oh, saya tak faham lah orang belajar sifat 20 ni. Mula-mula ada, lawan-lawan tak ada. Ni memang kurang lah sikit lah. Ada masalah mental sikit lah. Kalau kita cakap dia marah, ustaz cakap kasar dah. Dah you sendiri duk hina ilmu orang. Tak pandai belajar. Tak tahu bertanya. Okeylah tuan-tuan ni. Dah cukup dah tuan-tuan. Nanti buat pun nak pukul 12 dah ni. Okey, setakat tu dahulu lah. Kita jumpa kalau ada masa selepas daripada Ramadan. Bukan Ramadan, lepas raya lah tuan-tuan sekalian. Biasanya lah. Auzubillahi minasyaitanirrajim.